أمة عظيمة تنتظركم، ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. InsyaAllah kita akan bincangkan bab qiyas hari ini, insyaAllah, yang merupakan bab yang menjadi maksud tertinggi dalam ilmu mantik. Dan kita sebut sebelum ni, mantik membahaskan ma'lumun, tasawuriyun, wa tasdiqiyun, musilani, yang menyampaikan kepada musilani ila majhulin tasawuriyin wa tasdiqiyin. Mantik mengkaji maklumun, tasawuriyun wa tasdiqiyun, maklumat ataupun makna yang telah manusia ketahui berbentuk tasawuri dan tasdiqi. Dan maklumun, tasawuriyun wa tasdiqiyun. Kan mantik membahaskan, maudhu' mantik membahaskan maklum, iaitu makna yang telah kita ketahui yang wujud di zihin kita ni berbentuk tasawuri dan tasdiqi. Dan bukan semata-mata maklum tasawuri tasdiqi, tetapi maklum tasawuri tasdiqi yang musilani, yang menyampaikan, ataupun musilun, yang menyampaikan, ataupun muaddi, yang membawa kepada ila majhulin, maklumat yang belum diketahui oleh manusia, sama ada berbentuk tasawuri ataupun tasdiqi. Ila majhulin, tasawuriyin wa tasdiqiyin. Dan sebelum ni kita sebut bahawasanya maklum tasawuri yang menyampaikan kepada majhul tasawuri dipanggil sebagai apa, Bali? Sebagai qaulun syarih, ataupun mu'arrif, ataupun ta'rif. Jadi ta'rif tu maklumun, tasawuriyun, musilun ila majhulin, tasawuriyin. Ketika kita berfikir untuk mengetahui sesuatu berbentuk tasawuri yang belum kita ketahui, maka ketika itu kita melakukan ta'rif, ataupun kita membayangkan di zihin kita ni akan ta'rif. Contoh, kita nak tahu hakikat insan. Jadi kita pun bayangkan al-hayawanu an-natiq. Kita susunlah hayawan duduk depan, natiq duduk belakang. Yang tu dinamakan sebagai fikir. Dan kita membayangkan hayawan natiq di zihin tu, yang tu bermaksud kita membayangkan qaulun syarih, ataupun maklumun, tasawuriyun, musilun ila majhulin, tasawuriyin. Yang tu tasawuri. Kalau kita tak tahu tentang sesuatu yang berbentuk tasdiqi, maka ketika tu yang tak kita ketahui itu dinamakan sebagai majhulun tasawuriyun. Contoh, kita tak tahu tentang adakah Tuhan itu wujud. Sebelum ni kita dah sembang bahawasanya pengetahuan yang ada hukum, dan boleh kita kata benar ataupun salah, pengetahuan tersebut kita panggil sebagai pengetahuan tasdiqi, ilmu tasdiqi. Jadi pengetahuan tentang adakah Tuhan wujud tu tasdiqi lah. Sebab ada hukum kat situ. Tuhan itu wujud atau tidak. Dan kita boleh kata benar ataupun salah. Dan maklum, majhul tasdiqi kita ni, adakah Tuhan wujud atau tidak, kita nak tahu, maka kita pun berfikir. Kita berfikir tu, kita bayangkan maklum tasdiqi.
Yang kita bayangkan kat zihin tu adalah kias. Jadi kias tu dipanggil sebagai maklumun tasdiqiyun musilun ila majhulin tasdiqiyin. Jadi kita pun lakukan kias di zihin. Apa kias dia? Amali. Al-alamu hadisun wa kullu hadisin yahtaju ila muhdisin. Al-alamu yahtaju ila muhdisin. Jadi persoalan kita ni, adakah Tuhan tu wujud? Jadi kita pun buat kias. Setiap alam ini hadis. Hadis dengan maksud apa? Maujudun ba'dal adam. Wujud selepas tak wujud. Maksudnya dia melalui fasa tak wujud dulu baru wujud. Dan setiap yang macam tu mesti ada sesuatu yang mewujudkan, muhdis, yang mewujudkan sesuatu yang sebelum tu sesuatu tu tak wujud. Maka natijah alam ni berhajatkan kepada muhdis, jadi Tuhan tu wujudlah. Jadi kias tu kita lakukan di zihin. Dan disebabkan kita fikir dan kita bayangkan kias di zihin tu menyebabkan majhul, tasdiqi yang kita nak tahu tadi tersingkap menjadi maklum. Jadi kias tu adalah sesuatu maklumat yang menyampaikan kepada ataupun yang menyingkap pengetahuan yang sebelum tu kita tak tahu berbentuk tasdiqi. Jadi dua tujuan utama mantik ni, dua bab yang menjadi tujuan mantik ni, mantik kaji dua benda tadi, kias dan juga takrif. Antara dua ni, yang lebih tinggi adalah kias. Dipanggil sebagai al-maqsidu al-asma. Tujuan tertinggi dalam ilmu mantik. Sebab apa? Sebab manusia nak tahu hakikat sesuatu secara tasawuri lah. Hakikat insan, hakikat roh, hakikat apa-apalah. Sebenarnya tak mampu, tak boleh. Setakat yang manusia mampu adalah mengetahui secara sifat. Secara sifat. Dan takrif yang dikatakan had dalam kitab-kitab mantik, had tam tu sebenarnya bukan had tam secara hakikat, tetapi sebenarnya resam, arros, bukan had. Dan benda ni diakui oleh Manatiqah sendiri dalam kitab-kitab mereka. Kan? Jadi takrif secara had, secara hakiki tak boleh sebenarnya. Tapi takrif yang dikatakan had tam dalam kitab-kitab mantik tu yang paling dekat. Akrab kepada had tam. Jadi ada bezalah antara orang yang mengaji mantik dan dia mampu buat had tam dengan orang yang tak mengaji mantik. Sebab nanti orang kritik lah kalau tak mampu takrifkan hakikat sesuatu, kenapa yang mengaji mantik. Kita bagi tahu dia, hang aku hebat lagi. Sebab aku boleh lah juga buat takrif yang dekat dengan hakikat, hang apa tak boleh. Kan? Takrifkan apa? Insan, kalau orang biasa jawab Bashar ataupun dia jawab Zaidun. Insan tu apa? Dia jawab macam Zaid tu, Zaid, Ali, Osman tu insan. Yang tu takrif ditamsil, guna tamsil, guna misal. Bukan takrif hakiki atau bukan takrif yang mengenalkan hakikat sesuatu. Ataupun kadang-kadang orang guna takrif lafzi. Apa itu insan? Jawab manusia. Apa itu manusia? Insan ataupun Bashar. Guna satu kalimat lain yang ada makna sama. Seperti yang lafaz yang ditanyakan. Takrif lafzi. Tapi mantik ajak nak kenal hakikat setakat manusia mampu. Jadi kias ni maksud tertinggi sebab manusia boleh hukum dengan pasti dengan guna kias yang yakin, yang burhan. Kias yang peringkat burhan. Nanti kita akan tengok bab terakhir, bab sinaat khams. Kias ada lima jenis berdasarkan kepada konteks ataupun situasi. Dan situasi seseorang nak dapatkan keyakinan jiwa yang tinggi, yang penuh, dia akan gunakan kias burhan. Kias burhan ni kias yang menggunakan muqaddimah yang yakini, yang pasti, dan natijahnya mesti natijah yang pasti. 100% yakin. Dan burhan ni yang menjadi yang paling tinggi sekali. Kias dah paling tinggi dah. Kias ada 5, sinaat khams, ada apa? Burhan, jadal, khatabah, syi'ru, safsatah. 5 ni digunakan. 5 ni kita boleh gunakan sebagai kemahiran kita dalam bercakap dengan orang.
Tetapi maksud mantik tertinggi adalah kias burhani. Jadi orang-orang falsafah, mereka ni pentingkan keyakinan tertinggi. Ilmu falsafah berdiri di atas dalil burhan, kias burhani. Sebab kalau pakai jadal ataupun yang lain-lain tu semua dia tak yakin. Dia tak syarat yakin. Ya burhan saja yang syarat yakin. Jadi mantik sebenarnya nak ajak buat dalil yang meyakinkan supaya manusia dia punya hati dapat keyakinan tertinggi. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan bab kias. Manatiqah ta'rifkan kias dengan takrif macam dalam kitab kita ni. Minggu lepas kita dah sentuh sikit. Hari ni insya-Allah kita akan detailkan dan dalamkan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fi darain amin. Al-qiyasu huwa qaulun mu'allafun min aqwalin mata sullimat lazima anha li dhatiha qaulun akhar. Ni takrif yang standard dalam kitab-kitab mantik. Dan setiap perkataan tu ada peranan masing-masing. Kalau buang sikit jadi rosak takrif ataupun tak sampai maksud kias seperti yang manatiqah nak. Jadi kias lughawi lah pula sekali kan. Kias secara lughah kita dah bagi tahu minggu lepas kan. Al-qiyasu lughatan at-taqdiru. Jadi al-qiyasu tu mubtada, kemudian huwa tu dhamiru faslin, qaulun tu dia punya khabar. Yang lain tu i'rab lah sendiri. Terjemah dulu secara direct. Qiyas itu adalah qaulun, satu perkataan. Mu'allafun, yang tersusun ia qaulun. Mu'allafun tu, tersusun tu daripada aqwalin. Beberapa qaul yang lain. Start daripada 2 lah, bukan 3. Jamak mantiqi. Tak, ataupun jamak lughawi pun boleh, tapi ambil qaul yang pelik, yang bukan masyhur, yang bukan dipegang. Mata sullimat, mata tu syartiyah. Kita sebut hari tu kan. Dalam jawazim pun ada. Perasan tak? Mandi tak masuk lagi jawazim. Mata ada dalam jawazim. Amin. Setiap kali mana ataupun bila mana sullimat diterima akan dia aqwal tadi, maka jawab dia, jawab syarat, maka mesti keluar, mesti terbit anha daripada aqwal tadi, lizatiha disebabkan, terbit tadi disebabkan, lazimah tadi disebabkan, so muta'alaq di situ. Keluar tadi disebabkan zatiha, diri. Ha tu aqwal tadi. Pengeluaran tu disebabkan oleh diri aqwal tadi semata-mata, faqat. Qaulun, keluar apa? Keluar qaulun. So qaulun jadi fa'ilun, bagi fa'il lazimah. Boleh Fakrul? Tengok muka kita, tengok sini. Izatiha qaulun akhar. Qaulun tu akhar dia punya sifat. Qaulun tu mesti qaulun yang lain. Qaulun yang lain. Tu terjemah direct, kita akan huraikan satu-satu. Selepas kita huraikan satu-satu, saya kita simpulkan macam dekat sini. Kan minat ta'rifi nafhamu annal qiyasa al-mantiqiyya tahaqqaqa bil quyudi. Saya kita simpulkan. Tengok dulu satu-satu. Yang pertama musannif kata qiyas ni qaulun. Qaulun di sisi manatiqah adalah lafzun murakkabun. Lafaz yang tersusun. Maksudnya lebih daripada satu mufrad. Tak kira sama ada insya'i ataupun khabari. Yang penting disusun. Jadi qaulun tu jinsun fit ta'rifi. Yang memasukkan ke semua bentuk qaul.
Dan qaulun ni sama ada malfuzun atau maqulun. Malfuzun atau maqulun sama ada diucapkan akan dia, disuarakan di mulut ataupun difikirkan, dibayangkan di akal. Tetapi lebih kepada dibayangkan di akal sebab mantik mengkaji makna di akal. Kemudian muallafun min aqwalin, tersusun daripada beberapa akwal, dengan maksud tersusun daripada kata musannif muallafun tu mengisyaratkan kepada bahawasanya ada dulu kemudian dan ada syarat-syarat tertentu tersusun kan. Susun tu ada letak-letak tu dekat mana kan, ada dulu kemudian, ada kubra, ada sugra, dan ada syarat-syarat tertentu. Kemudian min aqwalin, daripada aqwalin, dua qaul dan ke atas. Dua qaul dan ke atas. Dia nak keluar sama mana, apa nama. Jadi qaulun tu dia masuk insya'i sekali. Qaulun masuk insya'i sekali. Dia kena apa? Yasihu an yuqala li qailihi innahu sadiqun fihi aw kazibun, baru jadi qadiyah. Kan? Ataupun kalau nak letak siap-siap qaulun tu sebagai qadiyah pun boleh. Qaulun tu dengan maksud lafzun murakkabun yang khabari ataupun yang qadiyah. Ataupun qaulun yasihu an yuqala li qailihi. Apa takrif qadiyah. Sebab tak tahu nak keluar ke mana. Walaupun min aqwalin tak keluar lagi tu, insya'i. Duduk dalam tu lagi. Dalam syarah ni pun dia tak sebut. Dia sebut murakkabun tamun dalam alish. Kalau murakkabun tamun masuk insya'i sekali. Kan murakkab tam tu masuk insya'i sekali. Murakkab tam tu insya'i dan khabari. Dia kena sebut murakkabun tamun khabariyun, baru keluar insya'i. Dalam alish sebut qaulun ay murakkabun tamun. Tapi tak apalah, nak mudah, qaulun tu dengan maksud qadiyah. Dengan maksud qadiyah ataupun qaulun yasihu an yuqala li qailihi innahu sadiqun fihi aw kazibun. Ataupun qaulun yahtamilu as-sidqa wal kazib. Yang tu maksud dia kat sini. Tapi kalau nak ikut asal secara menurut manatiqah, qaulun tu lafzun murakkabun. Sebab tu dalam takrif qadiyah kan kita sebut qaulun lafzun murakkabun, memasukkan insya'i sekali. Kemudian kita datangkan qaid yasihu an yuqala li qailihi tu sadiqun tu mengeluarkan insya'i. Tak apalah.
Tapi ambil faham qaulun tu dengan maksud qadiyah. Satu qadiyah ataupun satu pernyataan yang boleh bawa sidik ataupun kazib. Mu'allafun min aqwalin. Aqwalin kat sini pun dengan memberi maksud qadiyah tadi. Bukan aqwalin daripada qaulun yang beri maksud lafzun murakkabun secara mutlak. Tak. Mana ada kias pakai insya'i kan? Ada. Tak ada. Mantik kaji sesuatu yang ada hukum dan kita boleh kata benar ataupun salah. Nanti kajian tu. Min aqwalin mata sulimat. Sebelum tu mu'allafun min aqwalin mengeluarkan qaulun yang tak mu'allaf min aqwalin. Mengeluarkan satu qaulun. Jadi yang masuk dalam tu dua pernyataan ataupun lebih. Jadi kias mesti dua pernyataan. Mesti ada dua juzuk. Muqaddimah satu, muqaddimah dua. So min aqwalin. Start daripada dua lah sampai ke atas. Jadi kata musannif mu'allafun min aqwalin mengeluarkan satu qaul dan memasukkan dua qaul dan lebih. Baru jadi kias. Jadi kata musannif qaulun yang awal tadi ni, dalam tu masuk satu qadiyah dan kias ataupun dua qadiyah dan lebih. Kata musannif mu'allafun min aqwalin mengeluarkan qaulun ataupun satu qadiyah. Jadi kias kita faham kat sini mesti dua qadiyah dan lebih baru jadi diri kias. Kemudian qaid yang seterusnya mata sulimat, bila mana diterima akan dia aqwal. Kat sini kita faham bahawasanya kias ataupun aqwal yang muqaddimah 1 dan 2 tu dalam mantik yang nak aqwal tu diterima oleh seseorang. Bukan syarat dua qaulun tu ataupun lebih benar fi nafsil amri ataupun fil haqiqah ataupun fil waqi'. Kan? Kata musannif sulimat tu ay qabulat, diterima. Qabulat minas syakhsi, diterima oleh seseorang. Ay anna syakhsa yaqbaluhu. Seseorang tu menerima ataupun mengatakan ataupun mempercayai bahawasanya aqwal yang dalam qiyas tu benar. Dia ambil iktibar taslim wal qabul, penerimaan oleh seseorang. Bukan diambil iktibar salamah ni selamat ataupun diri qiyas tu selamat dengan maksud sadiqun, benar fi nafsil amri ataupun fil haqiqah ataupun fil waqi', benda yang disebut dalam qiyas tu pada waqi' benar. Tak iktibar yang tu, tapi iktibar pada sulimat daripada taslim. Ai sallamahu asy-syakhsu, diterima oleh seseorang. Jadi kata musannif mata sulimat memasukkan kias yang kazibah, kias kazib ataupun aqwalun kazibatun, iaitu memasukkan safsatah. Dia nak masukkan ke semua sinaat khams dalam tu. Sinaat khams tu yang terakhir safsatah ataupun mughalatah, falasi. Mughalatah tu gunakan qadiyah yang kazibah, nak kelentong orang. Kias tak tu? Kias lah. Sebab sinaat khams tu kelima-lima tu kias. Jadi kata musannif mata sulimat nak masukkan ke semua sinaat khams dalam fana disebut. Ataupun nak masukkan kias yang kazib, yang dia punya aqwal ataupun dia punya muqaddimah tu kazibatun. Kemudian kata musannif lagi, lazima anha wajib ataupun mesti terbit. Mesti terbit. Aqwal tadi apabila seseorang terima benar, dia tasdik, dia yakin dan dia percaya. Bila dia percaya saja, lazima anha terkeluar ataupun terbit. Wajib ni, lazima ni wajib terbit. Bila sulimat je terbit tu, automatik. Terima saja,
terbit. Anha daripadanya, daripada aqwal tadi. Tu dia punya fa'il qaulun. Satu perkataan. Satu perkataan. Kata musannif lazima anha qaulun tu, lazima anha qaulun sekali. Cuma sebab ayat bahasa Arab, jadi dia pergi ke sana. Lazima anha qaulun tu satu. Satu qaid. Qaid yang ketiga. Yang nombor 3 tu. Lazima anha qaulun, nombor 3 punya qaid. Lepas tu yang keempat akhar. Yang kelima lizatiha. Jadi yang ketiga ni lazima anha qaulun. Bila mana seseorang terima akan satu kias, satu aqwal, maka wajib terbit daripadanya aqwal tadi satu qaulun. Dengan maksud qadiyah lah. Kan? Qaulun dengan maksud qaulun yahtamilu as-sidqa wal kazib, ataupun qaulun yasihu an yuqala liqailihi innahu sadiqun fihi aw kazibun. Qaulun masuk kat sini. Kat sini Syekh Husam sebut yang Nabi Salim. Jadi qaulun kat sini bukan qaulun mutlaqan, tapi qaulun yang dengan maksud qadiyah tu. Tapi yang kat awal ni Syekh tak sebut lah pula. Kan? Yang qaulun yang kita bincang tadi ni. Sebab kita nak makna khabari tu, makna qadiyah. Jadi qaid yang ketiga ni lazima anha ni mengeluarkan apa? Mengeluarkan qaulun muallafun min aqwalin mata sulimat, yang diterima mengeluarkan qaulun muallafun min aqwalin. Lepas tu musallamatin. Aqwalin ni di musallamatin diterima. Lakin tetapi la yalzamu anha qaulun. Tidak terbit satu qaulun. Aqwal tu diterima dah oleh seseorang. Dia dah percaya, dia yakin, tetapi tak keluar satu qaulun. Qaulun ni natijah lah. Qaulun ni natijah. Tak keluar satu natijah. Yang lain semua dia cukup. Satu penyataan terbentuk daripada dua penyataan, dan seseorang terima dua penyataan tu, tetapi tak keluar satu qaulun. Tak keluar natijah. Contoh macam kullu insanin hayawanun. Tu satu qaulun, satu penyataan. Wa kullu hajarin jamadun. Dah dua qaulun. Seseorang manusia, seseorang tu dia percaya kullu insan hayawan, dia qabul, dia taslim. Dia kata ya, aku percaya. Qabul lah tu, dia yakin. Lepas tu kullu hajarin jamadun, dia percaya, dia yakin. Dua-dua qaulun tu dia yakin, dia qabul. Tapi tak keluar natijah pun. Dia tak melahirkan ataupun dia tak beranak satu qaulun selepas tu. Dia tak lazima anha qaulun. Jadi tak jadi kias. Tak jadi kias. Nak seleng-seleng contoh. Qaid yang ketiga tu mengeluarkan contoh yang kita bagi tahu tadi. Kan? Contoh apa pun boleh kan? Gabung dua qadiyah yang tak ada kaitan. Dua qadiyah yang tak ada kaitan. Sebab dia tak melazimkan keluarkan satu qaulun. Kemudian kata musannif ni qaid yang keempat. Kata musannif akhar sifat bi qaulun. Qaulun yang keluar tadi tu, yang wajib dan lazim keluar tadi, wajib. Qaulun yang akhar, yang lain. Yang lain. Qaulun yang keluar tu, yang beranak tadi, mesti bersifat lain. Apa maksud lain? Maksud lain tu, salin sikit. Qauluhu akhar nafhamu minhu annahu yajibu
an yakuna qaulun lazimun. Laju sangat ke? Nafhamu minhu, ulang balik. Annahu yajibu an yakuna qaulun lazimun yughayiru al-qawlaini yu'allafu minhuma al-qiyasu. Wa qawluhu akhar nafhamu minhu annahu yajibu an yakuna qaulun lazimun yughayiru al-qawlaini yu'allafu minhuma al-qiyasu. Boleh? Ada siapa tak dapat? Abang Umar tak dapat kan? Dapat Akmal? Dapat Syekh? Naim mana Naim? Naiman, nama apa Naiman? Ada? Tu ada. Seorang ni nama apa? Lupa lah pula. Panggil. Ketua pengawas mana nama? Ada Nofal? Ada tak? Tak ada? Dia ketua pengawas kan? Panggil. Lupa nama dia tak ingat. Muka pun tak ingat. Dia kena panggil selalu ingat kan? Tahu macam mana tadi? Satu dia kena main maktabah, baru ingat. Main maktabah lagi kita ingat lah. Saya tambah lagi I. Tambah belakang tu I. Annal qawla al-lazima laisa wahidan bi'ainihi. Ay annal qawla al-lazima laisa wahidan bi'ainihi min al-qawlaini al-madhkuraini fil qiyasi. Ay annal qawla al-lazima laisa wahidan bi'ainihi min al-qawlaini al-madhkuraini fil qiyasi. Terjemah daripada awal. Kata musannif akhar nafhamu minhu, kita faham daripadanya annahu, bahwasanya yajibu wajib, an yakuna, bahwasanya qaulun lazimun, qaulun yang lazim tadi, qaulun yang mesti keluar, yang mesti terbit tadi tu, yughayiru adalah berlainan. Kan yughayiru tu akhar lah, berlainan, mesti berlainan daripada al-qawlaini. Kan qaulun lazimun yughayiru al-qawlaini, berlainan daripada al-qawlaini, dua qaul. Yu'allafu, yang disusunkan minhuma, daripadanya dua qaulaini itu, akan kias. Kan kita faham kata musannif akhar tu bahwasanya natijah yang keluar tu, qaulun lain yang keluar tadi tu, bukan yughayyiru tu, bukan ataupun berlainan daripada dua qaul yang ada dalam kias. Tafsir lagi, sesungguhnya ataupun bahwasanya al-qaulu al-lazimu, qaul yang lazim tu, qaul yang lazim keluar daripada dua qaul ataupun lebih, laisa wahidan, bukanlah salah satu, bi'ainihi, secara diri, wahidan tu bi'ainihi dengan maksud sebiji qaul, salah satu qaul dalam kias. Bi'ainihi maksudnya mesti ada maudhu', mesti ada mahmul, sebiji macam tu, dua-dua sama, maudhu' dan mahmul. Tak boleh dia tu salah satu daripada dua qaulaini dalam kias, sebiji. Tak boleh. Minal qaulaini, daripada,
bukan salah satu daripada al-qaulaini al-mazkuraini yang disebut akan dia qaulaini dalam kias. Habis. Dengan kaid ni, maka mengeluarkan kias pula. Satu qaul yang tersusun daripada beberapa qaul yang diterima oleh seseorang dan mengeluarkan natijah qaulun, tetapi qaulun tu bukan akhar. Qaulun tu bukan akhar. Yang lain dah settle. Kan? Ada dua penyataan, dua qaul. Kemudian dua penyataan tu diterima oleh seseorang, dibenarkan oleh seseorang. Kemudian selepas diterima, terkeluar satu natijah ataupun qaul. Tetapi natijah tu pula tak settle. Dengan maksud dia bukan akhar. Dengan maksud natijah tu sebiji. Macam salah satu qaul dalam kias. Contoh untuk kaid yang keempat ni. Empat kan? Empat. Kullu insanin basyarun. Salin contoh. Kullu insanin basyarun wa kullu basyarin hayawanun. Kullu insanin basyarun wa kullu basyarin hayawanun. Yang mana dua qaul ni dah jadi kias, bukan jadi kias. Dua qaul ni lazim daripada dua qaul ni terkeluar satu qaulun, iaitu kullu insanin hayawanun. Kullu insanin basyarun, kemudian kullu basyarin hayawanun. Dua qaul ni melazimkan terbit satu qaul, iaitu kullu insanin hayawanun. Kan? Satu, fahazal qawlu huwa nafsu ahadi al-qawlaini. Qaul ini, qaul yang terbit ni, yang lazim ni, qaul lazimun min qadiyataini ni adalah nafsu, diri ataupun ainu, diri ahadi al-qawlaini, salah satu dari dua qaul dalam kias. Iaitu apa? Wa huwa kullu basyarin hayawanun. Kan? Ada kan? Sebiji kan? Dia sebiji. Apa qaul yang kedua tu? Kullu basyarin hayawanun. Tapi cuma ni lah kan? Cuma dia muradif. Kau sebiji? Kullu insan basyarun. Oh, natijah dia kullu insan hayawan. Kan? Kullu insan hayawan tu sebiji macam yang dalam qadiyah kullu basyarin hayawan. Sebab dia muradif. Tak boleh. Jadi jenis muradif ni tak boleh pakai. Jadi apa akhar tu untuk keluarkan kias yang pakai muradif. Tak jadi. Walaupun secara perkataan lain tetapi secara makna sama sebiji. Jadi bukan maksud akhar tu lain pada lafaz. Tetapi lain, mesti lain tu bukan bermaksud mesti lain pada lafaz. Tapi mesti lain pada makna. Jadi kalau lain pada lafaz tak jadi. Macam contoh kita bagi. Sebab basyar dan insan tu lain. Akhar ke? Tak akhar sebab apa? Sebab sama pada maksud. Jadi akhar tu nak keluarkan kias yang jenis gunakan perkataan yang muradif. Habis. Ada soalan? Mursyid, ada soalan? Maksud qaulun akhar ni, tambah sikit point sebab ni salin. Kau nak salin? Ayat bahasa Arab. Bali nak salin tak Bali? Kau nak jengak bahasa Melayu? Boleh tak? Sekali lambat lah kita apa je. Wa makna qaulun akharu annahu laisa ahadan bi'ainihi minal qaulaini fil qiyasi. Wa makna qaulun akharu annahu laisa ahadan
bi'ainihi minal qawlaini fil qiyasi. Boleh ke tak boleh? Salin lah, Akmal. Akmal laju dia, orang lain duk tengok, duk tulis dia, sat lah. Kau tak salin bang? Ha? Ada dah, tulis dah lah. Sambung lagi. Walaysa maknahu annahu ghairu mazkurin fil qiyasi. Walaysa maknahu annahu ghairu mazkurin fil qiyasi. Tambah lagi. Fafil qiyasi al-istithna'i. Fafil qiyasi al-istithna'i. Annan natijata mazkuratun. Annan natijata mazkuratun. Fihi. Lakin la bi'aini ahadi al-muqaddimataini. Fafil qiyasi al-istithna'i annan natijata mazkuratun fil qiyasi fihi lakin la bi'aini ahadi al-muqaddimataini bal bijuz'in min ahadihima. Lakin la bi'aini ahadil muqaddimataini bal bijuz'in min ahadihima. Maksud, makna qaulun akhar adalah bahawasanya qaulun tu, annahu tu qaulun, laisa bukanlah ahadan, salah satu, bi'ainihi, secara diri salah satu tu, minal qaulaini, daripada dua qaul tu, bukanlah salah satu secara diri salah satu tu daripada dua qaul yang wujud dalam qiyas, fil qiyasi. Nak bagi jelas lagi, walaisa maknahu, dan bukanlah maknanya, makna qaulun akhar itu, annahu, bahwasanya qaulun itu, ghairu mazkurin, tidak disebut fil qiyasi, dalam qiyas, secara mutlak lah, secara mutlak, tidak disebut secara mutlak dalam qiyas. Dengan maksud secara mutlak tu sama ada bi'ainihi ataupun bijuz'ihi. Jadi qaulun akhar bukan bermaksud tidak disebut dalam qiyas secara mutlak. Sebab apa? Fafil qiyasi, disebabkan dalam qiyas istisna'i. Nanti kita akan masuk qiyas istisna'i, taksim qiyas kepada iqtirani dan istisna'i kan. Disebabkan dalam qiyas istisna'i bahwasanya natijah mazkuratun. Ini dalam takrif qiyas istisna'i. Natijah mazkurah disebut. Fihi, padanya. Dan natijah, diri natijah disebut dalam qiyas, dalam istisna'i tu. Jadi adakah yang tu bermaksud dia tak qaulun akhar natijah tu? Tak. Walaupun disebut dalam qiyas, tapi disebut bukan bi'ainihi. Kan? Mazkuratu fil qiyasi lakin, tetapi la bi'aini. Bukan disebut tu secara, disebut diri salah satu daripada dua muqaddimah. Diri dengan maksud semua sekalian, sebiji, satu diri tu. Kullu insanin hayawanun, sebiji macam tu. Dalam qiyas istisna'i, natijah dia tak disebut secara sebiji macam tu. Dalam ni, dalam qiyas. Tapi disebut secara apa? Bal. Bahkan. Disebut tu bijuz'in. Secara ataupun dengan satu juzuk min ahadihima, daripada salah satu daripada dua muqaddimah. Nanti kita akan tengok bahawasanya natijah dalam qiyas istisna'i ada secara juzuk, ada sebelah. Dia tak ada secara keseluruhan. Contoh macam mana? In kanati syamsu tali'atan fannaharu mawjudun. Lakin asyamsa tali'atun. Itu muqaddimah kedua.
natijah fannaharu maujudun. Tu ada sebiji dalam mukadimah yang nombor 1. Kan mukadimah nombor 1 kata in kanati syamsu tali'atan fannaharu maujudun. Lepas tu natijah kita apa? Fannaharu maujudun. Tu ada dalam kias tetapi bukan bi'ainihi. Bi'ainihi dengan maksud bikamilihi, dengan sempurna, tetapi sebelah ataupun juzuk saja. Jadi yang tu maksud qaulun akhar, iaitu qaulun secara sebiji salah satu mukadimah, secara kamil, bukan secara sebelah ataupun sekerat. Jadi masuk sekali istisna'i, bukan keluar kan. Istisna'i masuk sekali dalam qaid qaulun akhar. Masuk ikhtirani dan istisna'i. Habis ada soalan? Satu lagi qaid tak bincang, iaitu qaid yang kelima. Ada soalan? Tak ada, kita sambung. Qaid yang kelima kata musannif li zatiha. Li zatiha jar majrur muta'allaq dia adalah lazima. Jadi lazima tadi tu keluar satu qaul baru, qaulun akhar. Keluar tu li zatiha, disebabkan, solam tu taklil. Keluar tadi tu disebabkan oleh diri akwal. Disebabkan oleh diri akwal faqat, semata-mata. Tak boleh masuk campur benda lain dalam proses pengeluaran tadi. Qaul yang terkeluar tadi yang lain tu tak boleh disebabkan benda lain. Mesti disebabkan oleh diri akwal tu semata-mata. Dalam sulam ada dibincangkan apa istilzam natijah daripada kias tu, secara apa? Akli ke ataupun secara adat ke, adi, ataupun secara wajib. Situ ada pendapat apa falasifah, ada pendapat Imam Asy'ari dan pendapat Imam Razi. Tapi dalam ni tak bincang. Dan yang tu bukan, sebenarnya bukan mantik pun. Taklah, kalau untuk sulam sepatut tak bincang, sebab tu matan mutadiin. Matan mutadiin dia lebih dari falsafah. Kan? Apa natijah yang lazim daripada, yang keluar daripada kias tu, dia bersifat apa? Wajib ke, wajib akli ke, ataupun wajib jenis adat ke, ataupun secara secara akli, ataupun wajib, ataupun secara adat. Ada 3 qaul. Kita bincang kat siapa nak baca, tengok dalam syarah sulam. Ataupun dengar syarahan apa Syekh Husam. Setakat anda dengar, baca buku tak apa faham, tapi setakat dengar Syekh Husam tu nampak jelas. Nampak jelas. Kat situ yang susah tu, sulam yang antara yang susah kat situ. Dekat bincang apa, bagaimana keluar satu natijah daripada 2 qaul. Secara lazim, akli, ataupun adi, ataupun wajib. Tengok li zatiha, keluar tadi tu disebabkan diri kias, diri akwal. Akwal tu kias tu lah, kan? Diri akwal. Kata musannif li zatiha ni satu qaid untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan qaulun yang tersusun daripada akwal dan diterima oleh seseorang, dan bila diterima maka terbit satu qaul yang lain, tetapi qaul yang lain yang terbit tu bukan li zatiha, bukan disebabkan semata-mata diri akwal ataupun diri kias, tapi ada sebab yang lain. Bukan semata-mata diri kias, ada sebab yang lain. Dipanggil sebagai apa? Bali. Kias al-musawah. Kiasu al-musawati. Jadi qaid ni, qaid li zatiha untuk keluarkan hazal qaidu li ikhraji al-qiyasi, li ikhraji qiyasi al-musawati. Ada satu istilah manatiqah sebut kias musawah. Qiyasu al-musawati. So kias kat sini kias secara lughawi lah. Yang kita sebut kias musawah. Sedangkan kias musawah tu bukan kias mantiqi ni. Sebab kita keluarkan. Jadi kias musawah tu dalam sebutan kita kias musawah bermaksud kias lughawi. Kias secara lughah.
Macam mana qiyas musawah ni? Salin sikit. Salin dulu sebelum qiyas musawah ni, salin dulu. Qauluhu li zatiha qaidun qauluhu li zatiha qaidun li ikhraji ma ta'allafa min aqwalin. Qauluhu li zatiha qaidun li ikhraji ma ta'allafa min aqwalin musallamatin. Min aqwalin musallamatin. Mustalzimin lah, mustalzimin. Sebab dia sifat bagi ma ta'allafa. Sifat bagi ma kan. Mustalzimin lah. Mustalzimin liqaulin akhara. Lakin mustalzimin liqaulin akhara lakin hadza al-istilzama la li dhatihi bal bi ghairihi. Mustalzimin liqaulin akhara lakin hadza al-istilzama la li dhatihi bal bi ghairihi. Kembali siap lah, tak siap lagi. Siap lah. Dia spesies lain, dia siap-siap lah. Tak ada seorang spesies lain. La li zatihi bal bi ghairihi ay anna intaja wastilzama an-natijati ay anna intaja wastilzama an-natijati biqadiyatin ajnabiyatin. Biqadiyatin ajnabiyatin. Boleh? Siapa yang tertinggal? Ada yang tinggal? Naim. Boleh? Saya sebut nak bagi ingat. Nama apa? Lupa tanya berapa kali ni. Hafiz. Boleh Hafiz? Sebut bagi ingat. Dia punya terjemah. Kata musannif li zatiha qaidun. Satu qaid. Untuk mengeluarkan ma ta'allafa satu qaul yang tersusun ia daripada beberapa qaul yang diterima oleh seseorang, mustalzimin yang melazimkan, yang menerbitkan, wajib menerbitkan, li qaulin akhar, menerbitkan satu qaul yang akhar, yang lain. Dengan maksud tadi kita habaq dah. Lakin, tetapi, maksudnya semua qaid tadi settle. Lakin, tetapi ada satu tak settle. Hadza al-istilzama, tetapi istilzam ini atau penerbitan secara wajib tadi tu la li zatihi, bukanlah disebabkan semata-mata diri hi. Hi itu apa? Itu ma tadi ataupun kias yang kita gunakan tadi. Ataupun aqwal tu. Bukan disebabkan aqwal tu sendiri. Bal bi ghairihi, bahkan dengan disebabkan oleh ghairihi, sesuatu yang selain zat ataupun diri, aqwal ataupun kias yang kita gunakan. Iaitu nak tafsir lagi, nak bagi faham bahawasanya intaj ataupun penatijahan ataupun pengeluaran natijah dan juga istilzam dan juga penerbitan natijah tadi, wastilzami an-natijati biqadiyatin, berlaku dengan ataupun disebabkan oleh satu qadiyah yang lain, yang ajnabi. Ajnabi dengan maksud yang bukan ada dalam kias. Ajnabi tu kan maksud dia jauh. Jauh dengan maksud dia tak ada dalam aqwal. Tak ada dalam kias yang kita gunakan. Dia ajnabi, dia lain terus. Ajnabi kena pakai tudung lah kan. Pakai tudung lah. Contoh kias al-musawah. Contoh kias dia macam ni. Zaidun ni contoh bagi kias musawah yang nak kita keluarkan dengan qaid li zatihi atau li zatiha. Contoh dia
Zaidun musawin li Bakrin. Wa Bakrun musawin li Amrin. Siapa? Ada apa? Oh, nak mati lah. Kira buat live mana? Test. Maksudnya ada kat Facebook lah. Only me lah. Ha? Only me maksudnya privacy lah. Only me. Oh, kalau keluar Facebook kena lagi ni lah. Tak boleh buat salah lah. Kena prepare naik sejam lagi. Masa prepare naik lebih lagi lah. Sejam. Bagi tamam ni. Kau macam mana jadi? Ni pun nak habis ni bateri. Saja kat bawah. Jadi 10 lah ni. Naik merah lah jadi 10. Tak ada nak ni nak apa? Nak cas sebab kalut bisnes ni. Ya, habis pula mak tabah. Lagi tak baru masuk. Kias kita, kias musawah. Zaidun musawin li Bakrin. Satu qaul. Qaul lah tu kan? Itu satu qaul. Kemudian Bakrun wa Bakrun musawin li Amrin. Satu lagi qaul. Jadi ada dua qaul lah. Qaulun mu'allafun min aqwalin. Kemudian dua qaul ni diterima oleh seseorang. Sullimat. Mata sullimat. Kemudian selepas diterima, dia keluarkan satu natijah wajib. Iaitu, apa natijah dia? Zaidun musawin li Amrin. Natijah wajib keluar. Wajib. Sebab kita kata Zaidun tu sama dengan Bakar. Bakar sama dengan Amrun. Wajibnya Zaidun sama dengan Amrun. Sama tu tak kira lah sama pada apa kan. Pada lelaki ke, macam Zaidun tu sama dengan Bakar, dari segi dua-dua orang tu lelaki. Tak kira lah kan. Jadi last sekali keputusannya Zaidun sama dengan Amrun. Sebab Zaidun sama dengan Bakar, Bakar sama dengan Amrun. Last sekali Zaidun sama dengan Amrun lah. Jadi natijah dia Zaidun musawin li Amrin. Kias yang macam ni ditolak ataupun bukan termasuk dalam kias mantiqi. Dipanggil sebagai kias musawah dan dihuraikan dalam mutawalat. Dalam kitab-kitab mantiq mutawalat yang lebih besar dihuraikan secara tafsil kias musawah. Jadi apa qadiyah ajnabi ataupun qadiyah yang kita katakan masuk campur menyebabkan natijah tu keluar? Ada satu qadiyah ajnabi. Maksudnya tak ada qadiyah ajnabi tu maka tidak akan terbit apa natijah kita tadi. Maksudnya penerbitan natijah di dalam kias musawah tadi tu bukan semata-mata disebabkan diri dua qaul dalam kias. Ada masuk campur satu qadiyah lain. Apa dia? Maksudnya ada perkara lain yang kita fikir dan kita pegang menyebabkan jadi natijah tu. Kalau kita tak pegang benda tu maka tidak akan keluar natijah. Apa dia yang kita pegang? Al-musawi li syai'in musawin li syai'in akhara musawin li hadza asy-syai'. Salin qadiyah ajnabiyah dia. Contoh dia salin dah kan? Salin lagi situ. Wal qadiyatu al-ajnabiyatu huna. Qadiyah ajnabiyah di sini adalah musawi al-musawi. Selain gelak musawi, lepas tu al-musawi. So mudhafun ilaih. Musawi al-musawi. Musawi al-musawi dengan maksud sesuatu yang sama dengan sesuatu yang sama. Li syai'in. Musawi al-musawi li syai'in. Dengan sesuatu musawin. Jadi musawi lepas tu al-musawi, sekarang musawin. Balik awal tu. Musawi al-musawi li syai'in.
musawin, sifat bagi syai'. Dan li syai'in musawin, dia tak ada. Lizalika asyai'i. Musawi al-musawi syai'in musawin lizalika asyai'i. Oh, bukan sifat, sorry. Musawin tadi tu jadi khabar. Sorry, silap. Sekali lagi, musawi al-musawi li syai'in musawin lizalika asyai'i. Salin tambah laula hazihi al-qadiyatu lama hasala al-intaju. Laula hazihi al-qadiyatu lama hasala al-intaju. Terjemah, qadiyah ajnabiyah di sini adalah musawi, sesuatu yang sama dengan sesuatu yang sama dengan sesuatu. Adalah. Jadi musawin jadi khabar. Adalah. Musawin sama. Jadi musawin tu khabar bagi musawin yang awal sekali. Sesuatu yang sama dengan sesuatu yang sama dengan sesuatu. Musawin adalah sama dengan sesuatu itu. Lizalika asyai'i, sesuatu itu, syai' balik kepada syai' tadi. Alif lam ahdi zikri balik kepada syai'in yang disebut tadi. Li syai'in tadi. Lizalika asyai'i, asyai'i itu syai' yang sebelum dia sebut. Jadi A sama dengan B. B sama dengan C. Jadi A sama dengan C. A tu musawin yang awal sekali. Musawin tu dia musawin bagi al-musawi, bagi B. B tu li syai'in. B sama dengan C pula. Jadi dengan itu A tadi ni musawin yang awal sekali sama dengan syai' C. Yang mana C tu sama dengan B tadi. Tak payah senang pun. Cuma pening sebab duk musawin je. Duk berzikir musawin pening pun. Jadi zuk pun. Macam mana bagi? Zikir musawin balik awal. Yang tu satu qadiyah ajnabiyah, iaitu kita pegang. Maksudnya kita percaya bahawasanya kita dah hukum siap-siap sesuatu yang sama dengan sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lain tu sama dengan sesuatu yang lain pula. Maka sesuatu yang awal tadi mesti sama dengan sesuatu yang last sekali. Yang tu kita pegang dan kita masukkan sekali dalam kias kita tadi, menyebabkan kita hukum bahawasanya kias kita tu ni natijah macam tu. Jadi bukan disebabkan diri kias tu yang terkhusus, tapi kita pergi tambah qadiyah ajnabiyah yang umum. Yang umum tu masuk sekali, menyebabkan lahir natijah yang wajib tadi. Kalau tidak, kan laula hazihi al-qadiyah tu tidak, kalau tidak kerana qadiyah ini, qadiyah ajnabiyah ni yang umum tadi tu, lama hasala, maka pasti tidak akan terhasil al-intaj ataupun al-istilzam, pengeluaran natijah. Zaidun insanun wa kullu insanin hayawanun fa Zaidun hayawanun. Kat sini tak ada peranan satu qaul yang lain yang ajnabi, tak ada. Dia semata-mata disebabkan dua qaul saja. Kita tak pegang musawil li syai' dak. Sebenarnya kias yang kita pakai ataupun dalam mantik sebut, dalam mantik nak bincangkan, kias yang menggunakan ataupun yang berpegang pada satu konsep, iaitu sesuatu yang khusus yang berada di bawah satu yang lebih umum daripadanya, dan sesuatu yang lebih umum tu duduk berada di bawah satu yang lagi umum. Last sekali menatijahkan sesuatu yang khusus tadi tu duduk bawah yang paling umum tadi. Zaid paling khusus, kan? Zaidun insanun. Insan tu lebih umum daripada Zaid. Zaid paling khusus, paling kecil, bulat kecil. Insan bulat besar sikit. Kan sebab insan bawah dia ada Zaid. Kemudian wa kullu insanin hayawanun. Insan tu dah umum dah, ada lagi umum pada dia besar, iaitu hayawan.
Last sekali kesimpulan Zaid tu yang kecil sekali masuk bawah hayawan lah. Yang tu yang kita nak pegang dalam kias, yang Manatiqah nak bagi tak. Dia guna konsep tu. Dia guna a'am akhas. Zaid dan insan. Insan tu dan di bawah hayawan. Mesti Zaid hayawan. Wajib istilzam. Wajib akli. Istilzam qaulun akhar wajib. Tak kira syakal 1, 2, 3 ataupun 4. Kesemua gunakan prinsip ni. Prinsip apa? Bahawasanya sesuatu yang lebih khusus terletak di bawah sesuatu yang lebih umum daripada dia. Wajib akli. Hukum akal kata wajib. Indiraju al-akhasi tahta al-a'am. Dia guna hukum indiraj tu. Hukum apa? Akhas duduk bawah a'am. A'am akhas mutlaqan. Dia nak yang tu, kias nak yang tu. Kalau jenis musawah tu dia tak jadi macam tu. Zaidun dengan Bakrun, dia musawah, maksudnya dia hubungan dia tasawi. Kita bagi tu. Musawah bukan maksud tu, maksud dia. Zaidun dengan Bakrun tu, dua-dua tu bukan satu duduk bawah yang lain, bukan akhar duduk bawah am. Malah dia berlawanan. Dia bukan macam Zaidun dengan insan. Zaidun duduk bawah insan. Kan? Sebab insan tu ada afrod, salah satu dia Zaidun. Zaidun dan Bakrun, dua-dua tu bukan salah satu sama lain tu ada hubungan a'am akhas tak. Lepas tu Bakrun dengan Amrun pun tak ada hubungan tu. A'am akhas. Manatiqah nak jenis ada a'am dan akhas lebih umum, lebih khusus. Sebab tu terkeluar kias musawah ni, nak keluarkan yang tu, dia tak mau ambil. Maksudnya Manatiqah tak mau. Manatiqah bukan nak huraikan kias yang jenis kias musawah. Tapi kias yang macam ni dihuraikan lebih panjang dalam mantik barat. Malah barat dikritik mantik yang inilah mantik moden barat ni, dia kritik mantik yang klasik, mantik kita pakai ni, disebabkan mantik klasik ni mengeluarkan kias musawah. Dia dikritik pula, dia jadi satu kritikan pula dah. Sedangkan Manatiqah memang tak mau dah pun. Maksudnya memang dia kata yang tu tak masuk dalam hukum akal yang boleh kita gunakan untuk semua keadaan, semua madah. Tapi barat anggap tu satu aib dan dikritik lah. Dan dia buat mantik lain yang lebih maju, yang boleh masuk kias musawah. Siapa nak tahu lanjut boleh ambil syubah falsafah lah. Nanti siapa ambil usuluddin tu, kalau siapa ambil syariah tukar dulu syubah usuluddin. Kuliah usuluddin. Lepas tu boleh ambil syubah falsafah. Kau macam mana Mali? Mali boleh tu tahun depan ni? Mali? Falsafah bang? Sekali adik boleh lah. Adik boleh beli budak falsafah, kita masuk. Kita nak jual kat budak falsafah lah. Maktabah falsafah kan. Nanti Azadi yang ambil juga falsafah lah. InsyaAllah boleh masuk sikit bisnes. Ada soalan? Habis ni? Kau nak tambah lagi sikit. Untuk qaid li zatihah ni ada lagi sikit sebenarnya dalam yang ana salin kat sini. Salin noh. Wa dalilu ala zalika. Ni yang bawah yang tadilah, yang selepas kita salin ajnabi tadi, lepas tu ada lagi maklumat tambah sikit. Wa dalilu ala zalika adamu intaji qiyasi al-musawati al-akhari. Wa dalilu ala zalika adamu intaji qiyasi al-musawati al-akhari, iaitu al-wahidu nisfu al-ithnaini al-ithnaini wal-ithnani nisfu al-arba'ati. Terkeluar dah natijah macam tadi. 1 setengah 2, 2 setengah 4. Natijah apa? Adakah natijah tu al-wahidu nisfu arba'ah? Tak jadi. Dia adamu intaj, maksudnya dia tak keluarkan natijah macam kias yang kita tadi, Zaidun musawin li Bakrin, musawin li Bakrin tadi. Sekali lagi tambah li'annal qadiyata al-ajnabiyata lahu
kazibatun. Wa huwa nisfi syai'in. Nisfu lidzalika asyai'i. Lianna al-qadiyata al-aznabiyata lahu kazibatun. Wa huwa. Wahiyya lah noh. Wa huwa al-mazkurah. Wahiyya lah, wahiyya senang sikit. Wahiyya maksudnya qadiyah aznabiyah tu. Wahiyya nisfu. Wa huwa boleh. Nisfi. Kan nisfi. Pening jugalah sebab ada nisfu. Nisfi. Syai'in. Nisfu lidzalika asyai'i. Nisfi. Syai'in. Nisfun. Nisfi syai'in. Nisfun lidzalika asyai'i. Macam tu. Salin tambah. Fatabayyana annal intaja fi qiyasi al-musawati li'annal qadiyata fatabayyana annal intaja fi qiyasi al-musawati mutawaqqifun ala qadiyatin aznabiyatin. Fatabayyana annal intaja fi qiyasi al-musawati mutawaqqifun ala qadiyatin aznabiyatin walaysa li zatihi faqat. Habis. Terjemah? Ada orang tak dapat. Dapat Akmal? Ihsan dapat? Hafiz dapat Hafiz? Terjemah wa dalilu ala zalika, dalil atas demikian itu. Maksudnya dalil bahawasanya ada peranan qadiyah ajnabiyah yang menyebabkan lahir satu natijah. Di natijah yang lahir tu mesti seiring dengan aqwal. Mesti seiring dengan aqwal. Maksudnya kalau aqwal tu shadiqah, natijah wajib shadiqah. Kalau aqwal tu kazibah dengan maksud kita guna qiyas mughalatah ataupun safsatah ataupun falasi, natijah pun mesti kazibah. Wa dalilu ala zalika, dalil atas demikian itu adamu intaji. Dia nak bagi dalil, dia nak bagi sebab kenapa kita katakan bahawasanya kias kita tadi tu, yang bakrun amrun tadi tu, dia lahirkan natijah tetapi ada disebabkan oleh qadiyah ajnabiyah. Tu maksud zalika kat sini. Dalil dia adalah adamu intaji. Tidak intaj. Tidak terbit. Tidak menatijahkan oleh kias musawah yang lain. Kias musawah yang lain. Maksudnya yang selain daripada kias musawah Zaidun Bakrun Amrun tadi. Iaitu badal dia 1/2 daripada 2, 2/2 daripada 4. Dia tidak menatijahkan, tidak melazimi natijah 1/2 daripada 4. Maksudnya kita tak pegang pun. Kita buat dua qadiyah, kita bayang kat zihin. Selepas tu kita tak terbayang pula bahawasanya 1/2 daripada 4. Kalau yang tadi kita terbayang. Kita kata Zaid sama dengan Amrun, Amrun sama dengan Bakrun. Terus kita terbayang Zaidun tu sama dengan Bakrun. Natijah tu dia lazim terbayang. Tapi sekarang tak pun. 1/2, 2, 2/2, 4. Kita bayang dua-dua tu. Dia tak lazim pun. Dia tak terkeluar automatik. Kita kata 1/2, 4. Tak lazim qaulun akhar lah. Tak istilzam ataupun tak intas. Kenapa? Sebab qadiyah kazibah kat sini, qadiyah ajnabiyah lahu bagi hazal qiyas kazibatun. Kazib. Sebab tu kita tak pegang tu. Kita tahu kita kazib. Iaitu setengah daripada setengah bagi sesuatu adalah setengah bagi sesuatu tersebut. 1/2, 2, 1/2 pada 2,
Yang mana 2,5 daripada 4, maka 1/2 4 kazibah. So kita tak pegang dan kita tak tasdik. Jadi tak lazim qaulun akhar lah. Jadi ni dalil bahawasanya kias yang awal tadi Zaidun Bakrun Amrun tu ada satu peranan lain yang masuk menyebabkan lahir natijah, iaitu jadi musawir tadi ni. Nisfu syai'in tu, nisfu tu ganti bagi musawin. Kan? Nisfi syai'in, nisfun li zalika syai' ataupun musawi al-musawi li syai'in, musawi li zalika syai'. Ganti je lah. So dia lebih umum kalau musawi li syai' itu lebih umum. Bikulli. Nisfu tu ganti saja. Dia punya afrad. Dia kira kias musawah jugalah. Sebab dia pakai musawah. Dia pakai qadiyah ajnabiyah yang musawah. Jadi kita sebut qiyas musawah tu atau mantiqah sebut qiyas musawah dengan maksud qadiyah ajnabiyah tu qadiyah ajnabiyah yang sebut musawah dalam tu, iaitu musawi al-musawi li syai'in musawin li zalika syai'. Sebab tu panggil qiyas musawah. Nak tengok apa hakikat ataupun penjelasan secara tafsir qiyas musawah, tengok dalam mutawalat, tengoklah dalam syarah Syamsiah ke ataupun syarah Sulam ataupun syarah Isawuji yang lebih panjang. Kalau yang kecil-kecil tak ada. Habis, ada soalan. Settle ke semua qaid. Sejam 16 minit. Ada soalan. Fakrul, takkan tak ada soalan. So clear semua ni. Selalu dia tanya yang tak clear, dia tanya. Yang selalu duduk. Oh, dia pening tu dia tanya. Kita faham dah. Hari ni settle lah. Clear semua. Clean and clear lah. Siapa nak tanya soalan boleh. Sebab dah habis kita bincangkan, kita nak khulasah. Apa Adib ada? Zaidi ada? Dua kode dalam kias tu. Nisbah apa? Ada nisbah? Tak ada nisbah. Ada soalan lain? Boleh lah kita nak buat nisbah sebenarnya, boleh. Nisbah ni kaitan dan kaitan. Kita haraplah kaitan ni duduk dalam satu kias yang sama lah. Nisbah kebersamaan lah kot. Nisbah tarkib lah kot. Sebab kita ataupun taklif. Kita taklif kias tu di zihin. Maksudnya kita kena bayangkan sekaligus. Kita bayangkan dua penyataan sekaligus bersama. So nisbah kaitan-kaitan duduk sekali lah kot. Selepas kita bayangkan sekali baru keluar satu qaul lain. Kalau tidak tak boleh. Tak keluar qaul. Nisbah hukumiah tu kita panggil macam tu sebab nisbah tu kita hukumkan ke atas nisbah tu. Kita hukum dia. Dia asal nisbah kalamiah, lepas tu kita hukumkan ataupun di tempat kena hukum. Benar atau salah. Ada soalan lain? Istisna'i. Oh, akhar tu. Akhar tu memberi maksud bahawasanya natijah yang keluar tadi bukan diri secara lengkap. Laisa bi'aini ataupun bukan diri secara lengkap, bukan secara juzuk secara lengkap. Bukan diri secara lengkap salah satu daripada dua qadiyah dalam kias. Maksudnya sebiji. Natijah tu sebiji duduk dalam kias, ada. Ulang balik dalam natijah. Tu maksud akhar. Dan tadi kita sebut bukanlah bermakna, akhar tu bukanlah bermakna laisa mazkuran fil qiyasi. Tidak disebut secara mutlak dalam kias. Tidak disebut secara mutlak dalam kias. Dengan maksud disebut secara juzuk. Sebab dalam kias istisna'i tu, dan kias istisna'i ni kias mantiqi. Dalam kias istisna'i, natijah tu
diri setengah ataupun sebahagian ataupun sejuzuk daripada salah satu qaul dalam qiyas. Macam mana? Iza kanati asyamsu tali'atan fanaharu mawjudun. Itu satu mukadimah. Mukadimah sugra ke kubra? Kubra, kita balik. Istisna'i terbalik. Tu kubra ataupun mukadimah ula. Mukadimah saniyah dia, lakin asyamsa tali'atun. Mukadimah yang kedua. Natijah apa? Fannaharu mawjud. Natijah tu, fannaharu mawjud kan? Qaulun tu akhar ke tak? Nahar mawjud tu akhar ke tak? Akhar lah sebab dia setengah ataupun sebahagian daripada diri mukadimah ula. Bukan bi'ainihi, bukan seluruh mukadimah ula. Mukadimah ula tu keseluruhan dia. Iza kanati asyamsu tali'atan fannaharu mawjudun tu keseluruhan bi'ainihi. Bikamilihi, bi'ainihi tu. Diri penuh. Tetapi dia sebahagian. Dengan maksud istisna'i ni, natijah dia mazkurun fil qiyasi. Nanti tengok dia punya takrif. Takrif istisna'i, natijah disebut dalam qiyas, tetapi disebut tu bukan bi'ainihi, bijuz'ihi. Jadi maksud akhar tu lain tu, dengan maksud akhar lain secara keseluruhan. Bukan lain secara juzuk. Kalau lain secara juzuk, maka akan mengeluarkan qiyas istisna'i. Sedangkan qiyas istisna'i ni qiyas mantiki. Bukan kita nak keluar, kita nak masukkan. Faham ni? Ada soalan lain? 20 minit lagi ke 10. Sejam 1 minit. Jadi ada appointment kat sini. Appointment siap. Jumpa orang. Jadi tengok khulasah. Ni salin apa? Hafiz salin ke Hafiz? Ni khulasah lah. Minat ta'rifi nafhamu. Ini daripada Syekh Husam tu lah. Minat ta'rifi daripada ta'rif. Nafhamu kita faham bahawasanya qiyas al-mantiqi dengan maksud qiyas yang mantik nak secara istilah dalam ta'rif. Tahaqqaqa, berlaku ataupun wujud. Bil quyudi, dengan adanya beberapa qaid. Daripada ta'rif ni, semua ni kita ambil daripada ta'rif yang kita nomborkan. Ada 5. Ada 5 ni baru jadi qiyas mantiki. Maksudnya qiyas yang manatiqah maksudkan. Tak ada 5 ni tak jadi. Tinggal satu saja tak jadi. Balik awal. First, kaunuhu muta'allifan. Kaunu ni lah kaunu al-qiyas. Keadaan qiyas tu ataupun adalah qiyas tu muta'allifan, tersusun ia daripada 2 qadiyah. Fa'aksar lah kan? Fa'aksar dan lebih. Sebab qiyas ada qiyas basit dan ada qiyas murakkab. Tapi pada hakikat murakkab tu basit. Pada hakikat. Sebab yang murakkab tu yang kita buat 3 qadiyah ataupun 4 tu sebenarnya kita boleh asing-asing di 2-2. Jadi kita gabungkan saja yang basit-basit jadi murakkab. Basit dengan maksud 2 sajalah qaul. Murakkab ada 3-4 qaul baru natijah. Zaidun insanun wa kullu insanin hayawanun wa kullu hayawanin jismun wa kullu jismin jauharun. Last sekali natijah Zaidun jauharun. Itu murakkab, maksudnya aqwal, jadi lebih daripada 2 qaul. Jadi bawah 4 kali. Tak ke 5 kan. Yang tu murakkab, qiyas murakkab. Tapi yang basit, yang jenis ada 2 qaul. Tapi pada hakikat sebenarnya yang murakkab tu dia kembali kepada basit. Dia gabung jadi banyak. Dia pergi gabung. Jadi min qadiyataini fa aksar ataupun lebih. Tu kaid pertama kita ambil dari nombor pertama tu. Mu'allafun min aqwalin. Dan bukan reka sendiri tapi ambil takrif. Yang kedua kaunu hazaini aqdiyataini. Kaunu hazani lah kan. Itulah hazaini idafat. Adalah 2 qadiyah ni, 2 qadiyah yang jadi qiyas, yang jadi juzuk qiyas tu musallamataini, diterima akan dia oleh seseorang. Syakhsun yusallimuhu ataupun yaqbaluhu, terima. Jadi tak mesti sadiqun fil haqiqah atau fil waqi'. Tak mesti benar pada hakikat sebab nak masukkan qiyas yang jenis kazibah. Qiyas yang mughalatah ataupun falasi disebut.
Yang ketiga, mesti kaunuhu mustalziman. Adalah kias itu mustalziman, melazimkan ataupun mewajibkan terbit liqadiyatin akan satu qadiyah, akan satu qaul. Kita ambil daripada nombor 3 tu lazima anha. Nombor 2 sini ambil kaunu lazim qadiyatan ni musallamatan ni ambil daripada mata sullimat. Mata sullimat. Kemudian yang keempat, kaunu hazil qadiyati ukhra. Adalah qadiyah ini, qadiyah yang nombor 3 tadi, seperti qadiyatin. So hazihi tu musyarah ilah dia qadiyatin. Hazihi kan isim isyarat. Qadiyah ini maksudnya qadiyah yang keluar daripada aqwal tadi mesti ukhra. Mesti lain, iaitu mughayiratun li aini diri ihda al-muqaddimataini ataupun al-qaulaini fi al-qiyas. Yang kelima, kaunu hadza al-istilzami bizati apa? Al-qadiyataini al-mazkurataini faqat. Kaid yang kelima adalah istilzam yang berlaku ini ataupun penerbitan natijah yang berlaku ini disebabkan oleh diri li zati al-qadiyataini, dua qadiyah yang disebut akan dia dalam kias faqat. Kan? Faqat sahaja dengan maksud nak keluarkan kias yang dia disebabkan oleh dua qadiyah yang disebut ma'a dan juga tambah satu qadiyah ajnabiyah, iaitu kita panggil kias musawah. Yang kias musawah tu sebab ada dua. Dua-dua ni berperanan, mereka join. Bukan satu sebab je. Bukan qadiyah ajnabiyah je sebab, ada dua sebab. Iaitu diri qaul dalam kias, qaulaini tu tambah dengan qadiyah ajnabiyah. So ada dua sebab. Bukan qadiyah ajnabiyah sahaja main peranan, tapi ada dua sebab yang main peranan. Jadi lizatiha tu nak keluarkan kias musawah, yang mana kias musawah ni ada dua sebab yang menyebabkan berlaku penatijahan, iaitu qaulaini dalam kias dan juga qadiyah ajnabiyah. Sebab kita faqat nak keluarkan yang ma'an. Habis. Ada soalan. Ada 5 kaid ni baru jadi. So nombor 5 ni daripada nombor 5 kat situ, lizatiha kata musannif. Soalan balik. Tak ada, kita nak habis kelas cepat tu. 1.5 jam. Saya nak masuk aksam kias ni. Tak ada sebab kita ada apa? Appointment lepas ni. Dalam 10 suku. Nak kena jumpa orang dekat Mahathah Syekh Soleh Jafari. Okey, risau kan? Appointment banyak. Jumpa orang Arab bukan jumpa tafsir kitab kat orang Melayu ke apa tak? Dia tak bagi lambat lah tu. Hawil antakuna apa? Dia hawil antakuna ni lah dia kata mubakiran. Jangan duduk di lambat dia kata. Lepas nak masuk aksam. Selepas musannif takrifkan kias secara istilah manatiqah, maka musannif selepas tu nak bahagikan. Kita sebut sebelum ni bahawasanya taksim, pembahagian akan sesuatu, anna taksima ya'ti ba'da ta'rifi al-mahiyah. Selepas takrifkan hakikat sesuatu baru boleh taksim. Dalam kitab-kitab ilmu, kitab-kitab turas, memang macam tu dia punya tertib. Taksim datang selepas takrif. Takrif dulu solat tu apa? Selepas tu taksim lah dia punya syarat. Taksim solat sendiri ke? Jadi solat yang wajib dan solat yang sunat kan, ataupun solat yang solat wajib tu taksim pula jadi 5 solat kan. Solat yang itulah yang hari-hari tu. Selepas takrif baru datang taksim. Tapi kadang-kadang takrif pun boleh juga kita takrif guna taksim. Taksim jadi takrif. No. Taksim jadi takrif. Dan at-ta'rifu bi taksim. So kadang-kadang disebut dalam kitab kan, kalau dalam matan tu seolah tak ada takrif, terus taksim. Jadi taksim tu lah takrif.
Jawab balik Irad, kata taksim tu dah takrif. At-ta'rifu bi taksim. Jadi orang berhenti lah. Saya takut terlajak lagi. Sampai 9.50. So hari ni awal sikit habis. Bukan selalu nak pergi awal ni. Sejam setengah baru ni. Sejam setengah baru. Setengah jam lagi diskaun. Bila kita tak ada diskaun lah. Dia tak ada diskaun. Dia ada hari tertentu yang bagi diskaun. Setiap saja. Hari tertentu lah. Hari kebesaran martabak. Ada soalan tak ada? Ada. Kias musawah kan? Maksudnya dia terkeluar dalam kalau musannif akhar tu, maka dia termasuk dalam qaul akhar. Qiyam musawah tu kan? Qiyam musawah keluar dengan qaid apa? Lizatiha kan? Dia termasuk lah. Kalau setakat kata akhar tu masuk lagi. Qiyam musawah Masuk lagi. Akhar tu yang nombor 4 tu. Nombor 4 qaid akhar tu nombor 4. Kan? Lepas tu selepas kata musannif lizatiha baru keluar. Sebelum tu kira masuk lah. Duduk dalam tu. Kira dia qaul akhar lah. Sebab dia bukan diri apa secara penuh salah satu dua qaul. Zaidun musawin li Bakrin wa Bakrun musawin li Amrin. Fa Zaidun musawin li Amrin. Ada dalam tu, dalam qaul, dalam kias tak ada kan? So dia akhar. Dia akhar, cuma dia tak ni lah, dia bukan lizatiha. Itu adalah taraf yang ketiga kan? Yang qadiyah ajnabi tu adalah taraf yang ketiga dalam qadiyah kias musawah kan? Ajnabi tu. Yang tu yang nombor 5. Ya, maksudnya kias musawah kan dia terkeluar dari lizatiha. Disebabkan qaid nombor 5. Sebabkan dengan qadiyah ajnabiyah. Qadiyah ajnabiyah tu sebenarnya apa? Qadiyah ajnabiyah tu qadiyah yang ada dalam kias musawah. Maksudnya kias musawah ni ada dua qaul, lepas tu ada tambah satu lagi qaul. Qadiyah ajnabiyah tu. Dan kedua-dua tu jadi sebab. Dia pun ni macam apa? Pakat. Menyebabkan istilzam satu lagi qadiyah. Tak ada pakatan tu, pakatan rakyat tu, maka tak jadi istilzam satu qadiyah lain. Awak seorang je tanya. Orang lain tak tanya. Kalau awak tak jadi kau macam mana? Kita pakatan rakyat seorang je. Dia duduk parti lah. Seorang. Dia pun tak faham lah awak kita dua tu. Kita dua ni yang paling masuk adik seorang. Bagi diskaun lepas ni, InsyaAllah. Bagi less sikit lah. Kalau seorang pun tak tanya, tak dapat lah. Tak faham gelap biar. Tanya biar kan. Ada soalan lain? Yang contoh yang kata kullu insan hajar, kullu hajar jamak. So kullu insan jamak. Sebenarnya kita percaya benda tu, kira itu mughalatah. Kullu insan mughalatah ataupun boleh masuk kes kita tengok. Mughalatah sebab qadiyah yang pertama tu kazibah. Kullu insan hajar kazibah lah kan. Qadiyah yang kedua tu shadiqah. Tapi kalau kita taslim, kita terima, ataupun bukan kita yakin pun, cuma kita nak kelentong orang, kita tak yakin, cuma kita terima, kita ambil, jadi kita punya kias. Jadi istilzam, dia jadi kias tapi dipanggil falasi atau mughalatah. Kalimat taslim tu boleh disamakan dengan tasdik ke? Kalimat taslim boleh disamakan dengan kalimat tasdik ke? Maksud kita benar kan? Tasdik sebelum. Boleh jugalah, boleh. Kita benarkan dengan maksud kita kata benar untuk guna lah, untuk guna. Bukan untuk kita yakin sendiri. Tapi tak tahulah kalau orang ni dia bodoh ke apa kan, dia percaya benda tu, tak apalah, dia fikir dia, tapi fi nafsil amri, pada hakikat salah kan? Tapi kalau soalan tasdik sama dengan taslim tu, dah tak pastilah boleh tepat ke tak. Kita tengok dalam kitab balik. Taslim tu jiwa kita terima, ambil. Jadi soalan tasdik jugalah. Sebab kita tak ambil benda yang kita tak percaya kan. Tapi itulah boleh juga, kita bukan nak percaya pun, kita nak guna untuk mughalatah orang, kita nak kelentong. Mughalatah ni kelentong. Kita taslim, terima sebagai guna untuk ni, tipu orang. Bukan terima untuk yakin sendiri.
Taslim tu percaya, terima tu maksudnya perbuatan jiwa kita ni. Jiwa kita terima. Tapi kalau tengok dalam apa? Tahzib kan, dalam Muqabisi tu dia kata iz'an tu qabul wa taslim. Iz'an tu macam percaya. Iz'an qabul wa taslim. Apa al-ilmu in kana iz'anan lin nisbati. Iz'anan tu Qabisi kata al-qabul wa taslim. Jadi iz'an tu qabul wa taslim lah. Iz'an tu macam tasdik jugalah, sebab ilmu tasdiqi ilmu iz'an. Ilmu tasdiqi ilmu yang ada iz'an. Apa jiwa kita qabul, terima hukum. Dia soalan macam boleh tasdik tu kan. Ada soalan lain? Tak ada, kita tangguh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahil alamin. عظيمة تنتظركم ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية